Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inna ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun aw muta'allimun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya sahaja dengan limpah rahim dan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah beri kesihatan kepada kita. Hanya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri nafas kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan. Di dalam kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hanyalah diri kita mengabdikan diri kepadanya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah segala perkara yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku di atas muka bumi ini tanpa pengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan pasir-pasir yang ada di dalam lautan berpindah satu tempat ke satu tempat, berpusing, semuanya dengan izin Allah dan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Daun-daun yang berguguran daripada pokok di hutan belantara, hutan Amazon contohnya, begitu banyak daun. Satu pokok beribu-ribu daun ada. Dalam satu hutan berapa banyak pokok ada? Dalam setiap pokok ada beribu-ribu daun. Setiap daun yang gugur semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya berlaku hanya sahaja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, perkara yang baik maupun yang buruk, perkara yang bahagia ataupun yang sedih, semuanya berlaku adalah dengan kehendak Allah dan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita meningkatkan iman kita kepada Allah dengan banyak akan cerita tentang kehebatan Allah. Di dalam Asmaul Husna ada 99 nama Allah. Setiap satu daripada nama-nama Allah itu menunjukkan kepada keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka percakapan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala ini kita perlu ceritakan hari demi hari. Kita perlu ceritakan, kita perlu lihat apa yang kita lihat kebesaran Allah, kita kena ceritakan supaya kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Apabila dalam hati kita ada kebesaran Allah, maka akan keluarlah segala ghairullah, selain daripada Allah akan keluar daripada hati kita. Apabila hati kita hanya takut kepada Allah, maka hati kita tidak akan takut kepada ghairullah. Apa yang melanda kita pada hari ini, musibah COVID-19, ini adalah ghairullah, selain daripada Allah. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam hati kita ada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya takut kepada Allah, maka akan keluarlah takut kepada makhluk-makhluk Allah yang lain.
akan keluarlah daripada hati kita segala makhluk-makhluk ketakutan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh kerana itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mempertingkatkan iman dan amal kita. Dalam keadaan semasa Allah SWT uji kita ini, marilah sama-sama kita tingkatkan iman kita, perkukuhkan amalan kita, sehingga apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita membawa kembali kepada Allah iman dan amal yang sempurna. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kali ini masih lagi bersama dengan saya di dalam kita ingin membincangkan kitab berkaitan dengan ibu segala penyakit yang dinamakan Ummul Amrad, ibu kepada segala penyakit. Kitab ini adalah kitab tasawuf. Apabila kita kata kitab tasawuf, maka kitab ini kita perlu baca dan kita perlu faham. Bukan setakat itu sahaja, kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Tasawuf ini adalah perkara yang perlu kita amalkan, perkara yang perlu kita amalkan. Jadi insya-Allah bersama saya lagi untuk kita membincangkan atau bermuzakarahkan tentang ibu kepada segala penyakit. Pada bulan yang lalu kita telah menerangkan serba sedikit berkenaan dengan Allahumma salli ala Muhammad, berkenaan dengan musannif rahimahullah, pengarang ataupun penyusun kepada kitab ini. Beliau adalah Syekh Maulana Muhammad Zakaria bin Yahya. Beliaulah yang menyusun kitab ini, beliaulah yang mengarang kitab ini, dan insya-Allah banyak istifadah, banyak manfaat kita akan dapat daripada kitab ini, kerana beliau adalah seorang yang hampir dengan Allah. Beliau adalah orang yang hampir dengan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah terima beliau dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca kitab beliau, Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan pada beliau di dalam kubur, alam kubur beliau, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan masuk sedikit berkenaan dengan muqaddimah kitab, muqaddimatul kitab, yang mana dia adalah satu penerangan yang penting sebelum kita memasuki perbahasan yang besar, iaitu berkenaan dengan ibu kepada segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman, amma ba'du. Al-Kutubur Rabbani Al-Allama Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah telah berkata, hendaklah seorang insan itu mengetahui bahawa penyebab utama dia melampaui batas adalah kerana dia telah diciptakan dengan mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat dengan sifat kebesaran, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kehebatan, keagungan dan juga kekuatan. Maka sifat-sifat ini juga mengalir dalam setiap diri manusia secara bayangan, yakni pinjaman. Ini kata-kata beliau. Musannif rahimahullah, pengarang, telah bawa satu kata-kata daripada Syekh Sya'rani, Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah. Beliau berkata, manusia ini kita kena tahu, insan ini siapa? Insan ini manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtu, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, ins. Insan ini adalah manusia. Hendaklah seorang manusia itu mengetahui bahawa penyebab utama dia melampaui batas. Manusia ini apabila Allah Subhanahu wa taala lahirkan, hantar dia ke muka bumi, Allah perlihatkan di hadapan mata dia kebesaran-kebesaran
Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, maka manusia ini lupa pada Allah. Sedangkan masa di alam ruh, alam arwah, setiap daripada kita telah bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan kita. Setiap daripada kita telah bersaksi dalam alam ruh bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah adalah Tuhan kita. Bila kita kata Rabb, dalam bahasa Arab, Rabb ini dia memberi makna Allah lah yang mentarbiah kita. Tarbiah dari segi segala perkara. Seorang bayi, siapakah yang mengajar dia? Nak menunjukkan dia lapar, dia menangis. Berak, dia menangis. Kencing, dia menangis. Dan siapa dia yang membuat perkara ini? Allah lah yang buat. Allah lah yang bertarbiah seorang bayi. Allah lah yang bertarbiah seorang bayi untuk memberitahu kepada ibunya bahawa dia sedang lapar dengan menangis. Allah lah yang mentarbiah seorang bayi untuk memberitahu kepada ibunya bahawa dia berak adalah dengan menangis. Allah yang buat. Dan Allah juga yang mentarbiah seorang ibu dapat mengetahui, oh, anak aku menangis disebabkan lapar, anak aku menangis berak, anak aku menangis sebabkan kencing. Allah yang buat segala-galanya. Di dalam semasa kita berada di alam arwah, kita semua telah mengaku pada Allah bahawa Allah lah yang akan mentadbir kita. Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang memelihara kita di atas muka bumi. Tetapi apabila roh kita diutuskan, dihantar oleh Allah di atas muka bumi ini, dan Allah bentangkan di hadapan kita segala macam nikmat, segala macam kehebatan, maka manusia ini telah terlupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allamah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau kata manusia ini tidak terlepas daripada melampaui batas. Dan penyebab utama dia apa? Penyebab utama dia adalah kerana manusia ini dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama dia mempunyai, Allah Subhanahu wa taala telah pinjamkan sifat-sifat Allah kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala telah meminjamkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah pinjamkan sifat kebesaran, kehebatan, keagungan, kekuatan. Ini semua sifat-sifat Allah. Allah pinjamkan kepada manusia adalah untuk menguji kita. Allah pinjamkan sifat-sifat ini kepada kita adalah untuk menguji kita. Sedangkan kita ni adalah hamba Allah. Hamba Allah dia bersifat dengan rendah diri. Hamba Allah dia bersifat dengan lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wahai manusia, kamu semua lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kita manusia ni lemah dan kita sentiasa berhajat kepada Allah. Orang lemah ni orang yang berhajat. Orang yang lemah ni adalah orang yang sentiasa berhajat. Fakir kan, kalau kita faham dalam bahasa kita, fakir ni orang fakir, orang yang kurang kemampuan dari segi harta, orang yang kurang kemampuan dari segi ekonominya. Maka orang-orang sebegini dia sentiasa berhajat. Itulah sebenarnya sifat manusia. Sifat manusia ini dia adalah fakir, sentiasa berhajat kepada Allah. Inilah sifat sebenar kita. Tetapi Allah pinjamkan sifat-sifat Allah kepada manusia. Kata Allamah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, adalah untuk Allah menguji kita. Dan ini adalah sebab utama manusia ini dia selalu melampaui batas. Ini adalah sebab utama manusia melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang selalu melampaui batas ini, tempat mereka di akhirat nanti adalah neraka Allah. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui had Allah, orang-orang yang melampaui batas ini, tempat mereka di akhirat nanti adalah neraka Allah. Orang yang melampaui batas di dalam had Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, Allah larang sedemikian, Allah larang perkara-perkara yang tidak patut dilakukan, dia buat.
Allah larang manusia daripada sesuatu perkara, melakukan suatu perkara manusia itu buat. Kerana apa? Kerana ada sifat kehebatan dalam diri dia, sifat kekuatan. Dia rasa dia kuat, dia rasa dia hebat, dia rasa dialah yang paling tinggi, dialah yang paling mulia. Maka sifat-sifat ini sebenarnya adalah penyebab utama manusia itu telah jatuh di dalam melampaui batas dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tuan-tuan yang dimuliakan, tuan-tuan puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allamah Abdul Wahab Asy-Syarani, disebabkan segala sifat inilah setiap manusia, dalam kitab ini dia bagi tahu, disebabkan segala sifat-sifat inilah setiap manusia, sama ada dia menyedari akan perkara ini atau tidak, tetap akan menyukai sifat kebesaran. Manusia ni sama ada dia sedar ataupun tidak, kita ni suka kepada sifat besar diri. Kita sedar ataupun tidak, manusia ni, sifat manusia ni, dia memang suka sifat besar diri, haibah. Rasa diri dia yang hebat, diri dia yang hebat. Sedangkan perasaan ini tidak layak bagi kita sebagai manusia. Dan kerana kejahilannya, dia merasakan sifat-sifat ini miliknya, sedangkan sifat-sifat ini hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dia pertama, musannif rahimahullah kata, manusia ni sedar ataupun tidak, dia tetap suka kepada sifat haibah, rasa diri dia besar, rasa diri dia mulia. Manusia ni dia sedar ataupun tidak, dia suka kepada sifat tu. Tetapi oleh kerana kejahilan manusia terhadap sifat ini, maka mereka menganggap sifat ini adalah sifat milik mereka, mutlak milik mereka, sedangkan sifat ini adalah milik Allah. Tidak sepatutnya bagi manusia mempunyai sifat ini. Tapi oleh kerana kejahilan, tidak belajar, tidak datang kepada majlis ilmu, maka mereka merasakan sifat-sifat ini adalah sifat mereka. Kata musannif rahimahullah, sebagai seorang hamba, dia mestilah bersifat dengan sifat kerendahan, kelemahan, patuh dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi segala sifat tersebut telah pun dilupakan oleh manusia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah, musannif rahimahullah kata, sepatutnya manusia ini lazimnya, wajib ke atas diri kita mempunyai sifat rendah diri. Kita adalah seorang hamba Allah. Hamba ni dia mempunyai sifat rendah diri. Hamba ni dia ada sifat akur, taat. Seorang hamba ni mempunyai sifat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat-sifat ini oleh kerana manusia, Allah Subhanahu wa taala telah uji kita dengan sifat yang berlawanan, maka kita telah lupa bahawa sifat-sifat inilah yang perlu kita wujudkan dalam diri kita. Iaitu sifat apa? Kita perlu wujudkan dalam diri kita sifat seorang hamba. Seorang hamba ni mempunyai sifat tawaduk. Man tawadha'a lillah rafa'allah, rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri, sifat tawaduk ni, barang siapa yang merendahkan dirinya hanya kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri akan mengangkat dirinya. Allah Subhanahu wa taala sendiri akan mengangkatnya. Kita tawaduk, rendah diri kepada makhluk Allah hanya sahaja kerana Allah. Hanya sahaja kerana Allah. Kita rendahkan diri kita di hadapan makhluk Allah hanya sahaja kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat kita. Allah Subhanahu wa taala akan angkat kita. Bukan kerja kita sepatutnya seorang hamba, bukan kerja kita nak mengangkat diri kita. Bukan kerja kita nak mengagungkan diri kita. Kitalah hebat, kitalah yang boleh buat sedemikian perkara, orang lain semua tak boleh buat. Aku je yang boleh buat, saya je yang boleh buat. Sifat ini tak patut ada dalam diri kita. Sifat ini tidak patut ada dalam hati kita. Tetapi sifat yang perlu ada dalam hati kita adalah sifat tawaduk, rendah diri.
man tawadha'a lillah, barang siapa yang merendahkan diri hanya kerana Allah, farafa, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkatkan dia, Allah akan tinggikan dia. Dia rendahkan diri dia kerana Allah, Allah akan tinggikan dia. Oleh kerana itu sifat-sifat inilah yang perlu kita usahakan. Jadi kitab yang di hadapan kita ni adalah kitab yang membicarakan tentang sifat-sifat hati. Kitab yang membicarakan tentang sifat-sifat hati. Sifat apa yang perlu ada dalam hati kita, sifat apa yang perlu kita keluarkan daripada hati kita, supaya apa? Supaya kita bertemu dengan Allah, supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan hati kita bersih. Musannif rahimahullah berkata lagi, oleh hal yang sedemikian, setiap manusia hendaklah mengenali akan sifat takabur. Oleh hal yang sedemikian, setiap manusia hendaklah mengenali akan sifat takabur sebelum dia menjalani proses rawatan dan membaiki diri, terutamanya bagi orang yang sedang berusaha untuk sampai kepada kedudukan yang tertinggi dalam mencapai tingkatan keimanan. Kitab yang kita belajar ni adalah kitab berkenaan dengan ibu kepada segala penyakit. Apakah dia ibu kepada segala penyakit? Ibu kepada segala penyakit hati adalah sifat takabur. Ibu kepada segala penyakit hati adalah sifat takabur. Maka musannif rahimahullah berkata, setiap manusia hendaklah mengenali akan sifat takabur. Kita kena kenal apakah sifat takabur, supaya kita sedar bahawa sifat takabur ni bukanlah sifat kita. Sifat takabur ni hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita kena buang, jauhkan sifat ini dalam hati kita, supaya hati kita bersih. Hati kita bersih apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini musannif rahimahullah datangkan apakah definisi sifat takabur. Qala al-musannif rahimahullah, definisi sifat takabur bermaksud menganggap diri sendiri melebihi orang lain dari segi kemuliaan, serta menganggap orang lain hina dan rendah kedudukan daripadanya. Berkenaan perkara ini, definisi takabur telah dijelaskan di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Yang bermaksud takabur ialah menolak yang hak dan menganggap orang lain hina. Saya ulang sekali lagi. Sifat takabur bermaksud menganggap diri sendiri melebihi orang lain dari segi kemuliaan, serta menganggap orang lain hina dan rendah kedudukan daripadanya. Berkenaan perkara ini, definisi takabur telah dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Takabur ialah menolak yang hak dan menganggap orang lain hina. Apabila kita dengar, apabila kita baca apakah definisi sifat takabur ni, maka susah untuk kita terlepas daripadanya. Kadang-kadang kita ni bukan senang kan, nak buang sifat aku lebih baik daripada dia. Ni sifat takabur. Seorang yang berada di atas tidak mungkin dia akan merasa orang bawahan dia lebih daripada dia. Orang yang berada di atas susah untuk dia merasai bahawa orang bawah dia melebihi daripada dia. Jadi semoga Allah SWT pelihara kita. Dia menganggap diri sendiri, kita menganggap, jangan kita sekali-kali kita ada sifat takabur dalam hati kita. Anggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Anggap diri kita ni lebih baik daripada orang lain. Dari segi apa? Dari segi kemuliaan. Dari segi kemuliaan, kita anggap diri kita ni lebih mulia daripada dia. Kita ni berharta, dia tak berharta, kita menganggap kita lebih mulia daripada dia. Allahu Akbar. Perkara ni susah kita nak lepas. Kita selidik hati kita, kita muhasabah diri kita, adakah kita dah terlepas daripada perkara ni.
Moga Allah SWT ampuni kita sekiranya perkara sifat ini ada dalam hati kita. Jadi kita belajar kitab ini, kita bermuzakarah kitab ini supaya kita tahu apakah itu takabur. Kerana takabur tidak layak bagi seorang hamba memilikinya. Satu menganggap diri sendiri melebihi orang lain dari segi kemuliaan. Yang kedua, anggap orang lain hina. Anggap orang lain hina di mata dia. Sedangkan kita tidak tahu dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak pakaiannya lusuh, pakaiannya compang-camping, kita hina dia, sedangkan dia mulia di sisi Allah. Oleh kerana itu kita kena pelihara hati kita. Dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan definisi takabur ni, baginda bersabda, al-kibru batarul haqqi. Kibir ni, sifat takabur ni, dia akan menolak segala yang hak. Dia tahu perkara itu benar, tetapi oleh kerana ada sifat dalam hati dia, sifat takabur dalam hati dia, dia menolak kebenaran tu. Kerana apa? Orang yang beritahu kebenaran tu adalah orang yang lebih rendah daripada dia. Orang yang beritahu kebenaran itu adalah orang bawahan dia. Mentah-mentah dia tolak. Itu sifat takabur. Nabi SAW beritahu dalam hadis, sifat takabur adalah menolak yang hak. Dan inilah sifat-sifat yang ada pada orang Arab pada zaman Nabi SAW. Orang-orang kufar yang ada pada zaman Nabi SAW. Inilah sifat mereka. Mereka lebih tahu daripada kita makna la ilaha illallah. Apabila Nabi SAW mendakwahkan orang-orang Arab, marilah kepada kejayaan. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Orang Arab dia lebih mengetahui lafaz ni, la ilaha illallah ni, mereka lebih tahu daripada kita ajami ni, orang ajam. Tapi kenapa mereka tidak lafazkan? Kenapa mereka tak nak mengakui bahawa tak nak bersaksi dengan la ilaha illallah? Kerana sifat yang ada dalam hati mereka, iaitu sifat takabur, menolak kebenaran. Mereka tahu kalimah la ilaha illallah itulah perkara yang benar. Tiada Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan yang segala-galanya, hanyalah Allah. Yang memberi rezeki hanyalah Allah. Maksud daripada la ilaha illallah ni bukan hanya setakat tiada Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan yang la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu maksud terjemahan dia. Tapi mafhum daripada kalimah ni yang orang Arab lebih faham daripada kita. Apabila mereka mengucapkan sahaja la ilaha illallah, bermakna mereka kena tolak 360 berhala mereka. Orang Arab, orang kufar pada zaman jahiliyah, mereka ada 360 berhala. Berhala Tuhan makan lain, Tuhan memberi rezeki lain, Tuhan yang menurunkan hujan lain, Tuhan yang memberi cahaya lain, semua lain. Sedangkan i'tikad kita, akidah kita sebagai orang Islam, hanya Allah lah Tuhan kita. Yang buat segala-galanya hanyalah Allah. Jadi apabila Nabi SAW mendakwahkan mereka pada kalimah ini, apabila Nabi SAW mendakwahkan mereka kepada kalimah ini, mereka faham, kalaulah mereka sebut saja la ilaha illallah, maka mereka perlu tolak 360 berhala yang mereka sembah. Oleh kerana sifat takabur yang ada dalam hati mereka, mereka telah menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu satu. Definisi takabur terbit daripada hadis Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, menganggap orang lain hina. Menganggap orang lain hina di pandangan kita. Allahumma fazna minhu. Semoga Allah pelihara kita daripada sifat ni. Jangan sekali-kali kita menganggap orang lain tu lebih hina daripada kita. Kita kena menganggap kita lah lebih hina daripada dia. Inilah sifat hamba yang perlu kita usahakan, bahawa kitalah yang lebih hina, kitalah yang tiada apa-apa, kitalah yang tak pandai, kitalah yang segala-galanya. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Kita kena usaha atas sifat-sifat, kita kena usaha untuk buang sifat takabur daripada diri kita, dengan kita perlu kenal apakah sifat takabur. Dalam kitab ini insya-Allah kita akan baca lagi apakah celaan kepada orang yang bersifat takabur. Dan di dalam kitab ini juga akan membawa kepada kita cara untuk kita merawat sifat takabur. Dan dia akan dibawa kisah-kisah para alim ulama, bagaimana mereka mengharungi hidup mereka, bagaimana mereka membersihkan diri mereka, bagaimana mereka membersihkan hati mereka daripada sifat takabur. Jadi insya-Allah setakat ini saja pada kali ini, kuliah pada kali ini. Kita akan bertemu lagi insya-Allah pada bulan hadapan dengan membincangkan tajuk seterusnya berkenaan dengan sifat-sifat. Ada 10 sifat kata ulama. Kata musannif rahimahullah, sifat-sifat yang buruk amatlah banyak. Sifat-sifat yang buruk ni semua berkaitan dengan hati ni, sifat-sifat hati, penyakit-penyakit hati. Kata musannif rahimahullah, sifat-sifat yang buruk amatlah banyak, dan para ulama telah mengenal pasti akan sifat-sifat tersebut sebanyak 10 perkara, manakala kesemua perkara itu terhimpun dalam sifat takabur. Tu dikatakan takabur ini adalah ibu pada segala penyakit. Takabur ini adalah ibu kepada segala penyakit. Kerana apa? 10 sifat hati ini yang insya-Allah kita akan terangkan pada bulan hadapan. 10 sifat hati ini semuanya adalah anak kepada sifat takabur. Apabila kita usaha untuk rawat sifat takabur daripada hati kita, bersihkan hati kita daripada sifat takabur, maka insya-Allah ke-10 sifat hati yang buruk ini akan hilang daripada hati kita insya-Allah, dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita bersih daripada sifat-sifat ini. Wallahu taala alam. Insya-Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri saya, kita tutup majlis tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah.